Assalamualaikum and salam sejahtera to all my student accounts form 5 bagi batch 05. Okay, so this is my YouTube channel bahagian yang ke 11. Sekejap dah bahagian 11 dah kita. Okay, so untuk video kali ni Miss akan guide awak pula daripada lampiran C yang kita dah complete. Kita akan identify pula, okay, untuk setiap transaction di lampiran C nak masuk di dalam buku catatan pertama yang mana. Okay, so I akan identify lah, okay, satu persatu. Okay, but sebelum I nak explain which one, so I akan bagi introduction sikit berkaitan dengan BCP ni macam mana. Okay, so I akan ajar you sikit lah berkaitan BCP. But before that, jangan lupa untuk subscribe sekarang. Subscribe punya YouTube channel please. Okay, support Miss. Okay, and then like semua video Miss yang kerja khusus tu. Share I punya link kerja khusus dan juga comment if you have any questions dekat bawah ni. Okay, okay, so if you are ready, so let's go dengan bahagian yang ke-11. Let's go. Okay, so macam Miss bagi tahu tadi, okay, Miss akan explain sikit berkaitan dengan buku catatan pertama sebelum kita cerita pasal identify setiap transaction untuk masuk ke dalam BCP mana. Okay, by the way, I pinjam sekejap lah nota untuk private class. Okay, so kalau private class I macam mana nota dia, ni lah macam ni nota I. Okay, I buat nota I sendiri ya. And then I have a lot of questions, so notes. Ini latihan. Minta maaf lah siapa yang student private class I memang tahu I punya kelas nampak dia latihan sampai muka surat 43. Okay, satu chapter I akan buat 6 ke 8 soalan kadang-kadang. Okay, sebab kalau tengok kat sini maksud I dekat dalam satu modul ada lebih kurang 6, minimum ada 6 soalan macam tu. Okay, so for those siapa yang nak join I punya private class, cepat-cepat contact I, tak terlambat lagi. Janganlah join last minute, nanti awak dah ketinggalan. So better you join sekarang, masih awal lagi topik yang Miss tengah bawa sekarang. Okay, okay, so macam mana nak WhatsApp Miss untuk ini poster dia. Okay, so this is my poster. For those siapa nak join I punya private class, so just contact dekat WhatsApp dekat bawah ni. Okay, so dekat bawah ni nanti you just WhatsApp, you just bagi tahu je, okay, which subject yang you nak join. Tak mahal pun, RM35 untuk sebulan, bukan untuk satu kelas. RM35 untuk sebulan. I bagi video kelas lagi. If let's say timing yang you tengok kat poster ni clash, jangan risau. Video I bagi dekat you. You boleh tengok anytime. Nak tengok 10 kali ke, nak tengok 100 kali ke, terpulang. I takkan delete video tu sebab I akan bagi video tu personally dekat you yang register. Okay, dan setiap kelas I akan bagi modul, and after class I terus bagi answer dengan apa yang I dah discuss dekat dalam kelas tersebut. Okay, dan kelas I tak ramai ya, so kalau you nak tanya apa-apa memang I akan dah terang-terang nampak soalan awak dekat situ. Okay, so kelas sangat chill, tak stress. Okay, sebab kita just santai-santai je kelas dia. Okay, so siapa nak join just contact saja dekat WhatsApp di sini. Okay, okay, so jom I nak terangkan awak berkaitan dengan BCP. Okay, BCP ni apa? BCP ni is called as a buku catatan pertama. Buku catatan pertama adalah di mana awak akan start the process untuk record. Okay, you dah dapat banyak sangat dokumen dekat tangan you. Ada invoice, you ada nota debit, nota kredit, kelihatan cek, slip daftar tunai dan so on lah. You dapat macam-macam maklumat debit, maklumat kredit dan so on. So now is the time you nak record all the documents in your book. Okay, so BCP ni kita ada, imagine that dekat depan you ada 3 bakul. Bakul yang pertama we call as a journal, bakul yang kedua we call as a buku tunai, bakul yang ketiga we call as a buku tunai runcit. Okay, dengar tau sebab I rasa takut ada yang terlupa. So this one is part you nak review balik. Okay, jadi yang journal ni yang mana kalau you baca dekat lampiran C, transaction yang mana berkaitan dengan hutang. Okay, dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kalau you baru nak start record baki awal. Kan kita ada baki awal yang 1 April tu kan, you kena record dekat journal. Okay, lepas tu kalau you ada beli aset bukan semasa secara hutang, you ada jual aset bukan semasa secara hutang, you kena record dekat journal. Okay, dan journal ni actually spesifik dia adalah I suka panggil dia sebagai hutang. Kenapa? Sebab kalau berkaitan dengan duit masuk, duit keluar, memang you kena record dekat buku tunai. Kalau you ada beli something, duit keluar tapi amount dia kecil-kecil, dia kita panggil sebagai amount perbelanjaan runcit lah, you akan record dekat bahagian buku tu runcit. So means that kalau ini dah berkaitan duit masuk, duit keluar, ini dah berkaitan dengan duit keluar bagi amount yang kecil, so berkaitan dengan hutang-hutang masuk mana? Segala hutang-hutang akan dimasukkan ke dalam journal. Cuma journal ni I divide by 2, yang mana kita ada journal am dan juga journal khas. So macam mana you nak bezakan dia? Kalau journal khas berkaitan dengan
You beli secara hutang, you jual secara hutang, yang memang spesifik for barang niaga. So now kerja khusus is about makanan kering. So kalau you ada jual makanan kering secara hutang, you ada beli makanan kering secara hutang, adanya pulangan belian barang makanan kering, pulangan jualan makanan kering, so itu you akan masuk dalam jurnal khas. So there are 4 here: jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, and also jurnal pulangan jualan. Tetapi kalau you ada beli something secara hutang and is not specific for barang niaga, contoh you beli aircon, aircon bukan barang niaga, itu adalah aset. You beli perabot, perabot bukan barang niaga, is aset. So itu nak masuk mana? Nak masuk dekat buku tunai tak boleh sebab dia hutang, tak ada berkaitan dengan duit keluar. Jadinya you akan masuk ke dalam jurnal. Sebab tu jurnal am ni I suka panggil sebagai barang niaga ataupun sebagai tong sampah. Kenapa tong sampah? Sebab buku tunai tak boleh masuk, buku tunai lunci tak boleh masuk, jurnal khas tak boleh masuk. Nak masuk mana? Masuk mana? Masuk mana? Masuk dalam jurnal okay, so ini roughly berkaitan dengan BCP. Okay, kalau you nak belajar lebih detail, janganlah private class I. Sampai. Okay, so jom kita pergi balik kepada kita punya BCP kita. Okay, kita start dengan page 2. Okay, everyone please keluarkan pensel, just kita tanda dulu. I tak nak record BCP for this video, nanti panjang video ni. I just nak identify sahaja. Okay, so you pergi dekat page 2. Okay, page 2 adalah berkaitan dengan baki awal. Baki awal you kena ingat, I cakap apa? Kalau baki awal mesti record kat dalam jurnal am. Jadinya semua ni you akan record ke dalam jurnal am. Okay, so I put a pink colour lah. Okay, so pink colour here. Nanti this one I akan record dekat dalam jurnal am, materi GA. Okay, tapi ingat, bila berkaitan dengan jurnal am, kalau adanya bank dan tunai, jangan senyap-senyap je tau. Bank dengan tunai jadi special case. Walaupun kita dah record dekat dalam kita punya jurnal am, dia juga kena masuk juga dekat rumah dia sendiri, iaitu kita akan masuk juga dia ke dalam buku tunai. Okay, so masukkan dulu identify. So jurnal am, ini semua akan masuk ke jurnal am nanti. Tapi dekat sini bank dengan tunai tetap kena masuk dekat buku tunai. Okay, okay, next seterusnya pergi page 9. Beli barang niaga secara kredit. This one is invoice. Invoice maksudnya hutang. You tengok you beli barang niaga? Yes, it is. Bila saya cakap hutang, you all fikir apa? Hutang, hutang, hutang. Journal. Journal is hutang. Tapi sekarang ni awak beli barang niaga tak? Cuba check. You beli barang niaga. So tak boleh masuk jurnal am, you kena masuk jurnal khas. Jadinya dekat sini you akan letak as a journal belian. Miss, kenapa beli? Kenapa tak jual ke? Kenapa tak pulangan belian, pulangan jalan? Lah, sini kan tulis sini belian, journal belian. You beli barang niaga secara kredit. So nanti you masuk dekat journal belian. And kalau you tak nak tengok dekat sini pun tak apa. You just fokus dekat dokumen pun okey. Sebab dokumen you dah faham. Invoice maksudnya hutang. Asal maksudnya beli. Beli dengan hutang. Barang niaga ke tak? Tengok dekat bahagian butir. So this one you masuk dekat journal belian. Maaf ya kalau dengar suara budak menangis. Biasalah budak-budak kan. Sebab tu susah nak record video, okay? Sebab banyak sebenarnya gangguan kat rumah ni. Okay, yang seterusnya kita ada voucher bayaran. Okay, voucher bayaran ni kat sini you bayar, keluarkan duit. So dia ada kena-mengena dengan duit keluar. Duit keluar masuk mana? Duit keluar masuk mana? Tadi Miss baru cakap duit keluar masuk mana? Duit keluar kena masuk dekat buku tunai belah kredit. Kalau duit masuk dekat buku tunai tetapi dekat belah debit. Okay, so you tulis dekat situ buku tunai tapi letak bracket kredit. Nanti kita record kemudian, okay? Okay, next, jualan tunai. Bil tunai. Bil tunai maksudnya adalah kita jual secara tunai atau beli secara tunai. Tapi sebabkan salinan tu adalah siapa yang pegang? Penjual ke pembeli? Penjual. So now kita part adalah penjual. So bila you jual secara tunai, you dapat duit. Dapat duit maksudnya duit masuk. Maka you akan record dekat sini as a buku tunai belah debit. Okay, sebab apa? Sebab you terima duit. Duit masuk belah debit. Okay. Okay, next nombor 2. Menyelesaikan hutang. Resit rasmi. Resit rasmi maksudnya sama ada you terima duit ataupun you keluar duit. Dengar betul? Resit rasmi maksudnya you terima duit ataupun you keluar duit. Nak tahu terima atau keluar, tengok salinan atau asal. Salinan maksudnya you adalah seorang penjual. Bila penjual, you terima duit. So bila terima duit, jadinya duit masuk. Maka bila duit masuk, masuk mana? Buku tunai lah, mana lagi? Dan you akan letak sini belah debit. Okay? Okay, next seterusnya. Nombor 3. Mendepositkan tunai ke dalam bank. Ingat lagi tak kita buat sebelum ni? Berkaitan dengan duit dekat tangan kita pergi masuk ke dalam bank. Okay, inilah situasi yang mana kita panggil sebagai kontra. Kontra ni ada 2 situasi. Situasi yang pertama di mana awak ada duit dekat tangan terlalu banyak, awak masuk ke dalam bank. Itu kita panggil kontra. Ataupun situasi kedua, dekat tangan dah tak ada duit.
Duit semua dalam bank. Awak nak keluarkan duit daripada bank, keluarkan duit daripada bank, jadikan duit ada dekat tangan awak. Itu pun kita panggil kontra. So kalau ada jumpa dua situasi macam ni, ini kita panggil sebagai kontra. So bila berkata kontra, dia memang melibatkan duit masuk, duit keluar. So apa? Duit dekat tangan kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam bank. Itu duit masuk. So ada duit keluar, ada duit masuk. So itu kita akan record dalam buku tunai. Tapi letak sini sebagai kontra. Kenapa? Sebab nanti kita akan record dekat dua-dua belah. Debit pun kita record, kredit pun kita record. Sebab ada efek dekat dua-dua belah. Okay, next kita pergi solusi nombor 3 berkaitan dengan resit rasmi salinan. Resit rasmi berkaitan dengan kita terima duit atau kita keluar duit. Tapi sebab salinan means that you adalah penjual. Bila you adalah penjual, so you terima duit. Duit masuk, record buku tunai belah debit. Okay, next seterusnya invoice salinan. Invoice maksudnya hutang. Hutang sama ada you jual ataupun beli. Sebabkan salinan means that you adalah seorang penjual. Kan? Sebab yang original kita bagi dekat customer, yang copy kita ambil. Kita as a seller kita akan ambil yang copy. So means that ini adalah you jual. Okay, tetapi sebelum you nak masuk, boleh ke terus masuk channel khas? Check dulu, adakah dia barang niaga? Yes, kita memang jual barang niaga kat diorang kan. Jadinya you akan masukkan kat dalam mana? Jurnal jualan. Sebab you jual barang niaga secara hutang kredit. Okay, number 5, charge angkutan dikenakan oleh pembekal. This one is a nota debit. Nota debit dia akan menyebabkan hutang bertambah. Dengar, hutang maksudnya letak dekat jurnal. Cuma kita ada jurnal am and jurnal khas. Dan tapi disebabkan yang ini, adakah dia berkaitan dengan barang niaga? Tengok, adakah dia berkaitan dengan barang niaga? Macam bukan. Sebab dia tambahkan charge bukan sebab barang niaga, tapi dia sebabkan angkutan masuk. Macam ni saya cakap tadi, hutang memang masuk jurnal, tapi hanya barang niaga saja masuk ke jurnal khas. Yang bukan berkaitan dengan barang niaga, you akan campak masuk jurnal am. Tapi dia sebabkan kat saya dah berkaitan angkutan masuk, dia bukan barang niaga, maka yang ini you akan record dekat dalam jurnal am. Okay, nanti kita akan masuk kemudian. Okay, next 7 hari bulan keratan cek. Keratan cek memang takkan menyebabkan duit masuk. Keratan cek hanya berkaitan dengan awak keluarkan duit sahaja. Jadinya sebabkan keluarkan duit, maka you masuk dekat buku tunai belah kredit. You tak akan pegang keratan cek orang lain. You hanya pegang keratan cek you saja. You ada buku cek. Here you have a buku cek. And then you tulis nak bayar dekat siapa, berapa, amount dia berapa, tarikh dia berapa. You koyak cek ni. Cek ni you bagi dekat orang yang awak nak bayar. Yang tepi ni kita panggil keratan cek. So you pegang ini sahaja. Lepas tu keratan cek, I cakap dia berkaitan duit keluar. Bila you bayar, so sini you tulis something. You tulis sebiji apa tu kan, tulis kat sini. Nama kat siapa you bayar, amount dia berapa, bla bla bla. So you hanya ada yang ni. Ini tak ada sebab ini dia bagi dekat orang. So ini je bukti yang tinggal dekat you. So obviously memang berkaitan dengan duit keluar. Bukan duit terima. Duit terima orang bagi ini saja. Awak tak pegang orang ni punya. Awak hanya pegang awak ni punya saja keratan cek. Okay, so buku tunai as a credit. Okay, next invoice asal. Invoice maksudnya hutang. Bila hutang maksudnya jurnal, bukan buku tunai, bukan buku tunai runcit. So you akan masuk ke jurnal. Dan bila dia asal maksudnya awaklah seorang pembeli, so you sedang membeli. Boleh tak masuk jurnal belian? Cuba tengok dulu adakah ada barang niaga. Yes, you jual barang niaga. So here you put as a jurnal belian. Susah ke? Tak kan? You kena laju tau fikir benda tu. Okay, next, bil tunai. Bil tunai means that berkaitan dengan you beli secara tunai ataupun you jual secara tunai. Tapi sebabkan ni salinan, maksudnya you adalah seorang penjual, so you adalah menjual. Tapi bil tunai adakah berkaitan dengan hutang? Tak. You jual terus dapat duit. Dapat duit? Duit masuk ni. Maka you akan record dekat buku tunai belah debit sebab dia duit masuk. Okay, next seterusnya berkaitan dengan nota kredit. Nota kredit obviously dia mesti berkaitan dengan pulangan. So dia mesti, nota kredit mesti pulangan. So dia akan jadi jurnal pulangan. Cuma nak tahu dia jurnal pulangan jualan ataupun jurnal pulangan jualan is you refer on this one. Either is asal or salinan. Asal or salinan. So kalau asal means that you adalah seorang customer. Bila customer maksudnya you sedang membeli. So sebabkan you sedang membeli, maka kita panggil sebagai belian. So this one is jurnal pulangan belian. Kalau sini nota kredit salinan. Salinan means that you adalah seorang penjual. So you menjual, maka jurnal pulangan jualan. Macam tu je. Bukan nota debit tu jurnal pulangan belian, nota kredit tu jurnal pulangan jualan. Bukan. Nota kredit is pulangan. Cuma nak tahu pulangan jualan ke pulangan belian is asal or salinan. Okay, next seterusnya 9 hari bulan berkaitan sama juga. Masukkan duit daripada tangan pergi ke dalam bank. So ini masih masuk ke dalam buku tunai, tapi you akan letak sebagai kontra macam Miss explain tadi.
Okay. Resit rasmi salinan awak terima duit. Awak terima duit. Sebab apa cakap terima? Sebab salinan you menerima. Maka buku tunai belah debit sebab you terima. Okay. Okay, 13. Invoice. Invoice maksudnya hutang. Hutang maksudnya journal. Sebabkan salinan maksudnya you adalah seorang penjual. So you sedang menjual. Boleh tak masuk jenis jualan? Check dulu adakah you jual barang niaga. You jual barang niaga sebab agent kan? Jual barang niaga. Jadi you boleh masuk ni journal jualan. Tulis dulu kat tepi ni. Okay, kita baru senang kita buat BCP kemudian. Okay. 14. Nota kredit. Nota kredit I cakap apa? Kalau nota kredit automatik akan jadi journal pulangan. Nak tahu dia pulangan jualan atau pulangan belian, tengok dekat sini. Oh, salinan. Salinan maksudnya penjual. So kita jual. So here is a journal pulangan jualan. Okay. Okay, next seterusnya. Oh, by the way, I'm so sorry my dear. Okay. Untuk segala JJ yang I bagi kat sini, jenis jualan, okay. Okay. Dia are part of you jual barang niaga dan dia adalah sebahagian adalah berkaitan dengan perkhidmatan kurier. Macam I cakap, kalau barang niaga saja boleh masuk jenis had. Selain pada barang niaga, you kena masuk dekat jenis up. Jadinya perkhidmatan kurier is not a barang niaga. Dia selain daripada barang niaga. Maka nanti, for this amount, you masuk dekat jenis jualan. But for perkhidmatan kurier, you akan masuk dekat jenis up. Faham? Jadi for this one you akan letak kat dua tempat. First is jenis jualan, satu lagi adalah jenis betulkan balik. Segala GG yang I dah buat sebelum ni, okay, tolong betulkan. Okay, 13 hari bulan pun sama. Yang ini you akan letak on a jenis jualan, and this one you put as a jenis So dekat sini akan dua tempat, jenis jualan and also jenis letak macam tu. Nanti kita tertinggal. Macam misal kan, misal tertinggal dah tu. Okay. Okay. Next, seterusnya, page 11. Okay, page 11. Invoice. Invoice maksudnya jangan hutang. Maksudnya masuk journal. Tapi sebab dia salinan, maksudnya berkaitan dengan jualan. Tapi kat sini kita ada jual barang niaga dan perkhidmatan kurier. So, this one akan record dekat journal jualan and this one akan record dekat journal So, I buat dua cabang supaya I tak tertinggal nanti. Satu masuk journal satu lagi I akan masuk dekat journal Okay, jenis jualan and also jenis Ni adalah 15 hari bulan. Okay. 16 hari bulan adalah bil tunai kita jual barang niaga. Sebab salinan, so means that you adalah penjual. You jual terus dapat cash. Sebab bil tunai, maka duit masuk. Bila duit masuk, you akan record buku tunai belah debit. Okay, settle 16 hari bulan. Okay, 17 hari bulan. Sama. Duit dekat tangan masuk dalam bank. Masuk mana tu? Masuk dekat dalam buku tunai. Tapi dia adalah kontra. Okay. Okay, 18 hari bulan invoice adalah hutang. Hutang masuk mana jenis? Buku tunai, buku tunai tak boleh. Cuma boleh tak masuk jenis-jenis khas ke jenis Tengok kat sini. Oh, ini barang niaga, ini bukan barang niaga. Maka yang jualan ni akan letak on jenis jualan. Yang ini akan letak kat jenis sebab dia bukan barang niaga. Dia adalah perkhidmatan kurier. Okay. So kat sini saya buat dua cabang. First is jenis jualan. The second one is jenis Okay. Kenapa saya cakap laju-laju macam ni? Sebab I nak otak awak jadi laju berfikir. Kalau I okay, murid-murid, yang ni masuk dekat mana? Jenis jualan. You pun jadi macam no, I nak semua orang kena agresif. Accountant kena cepat. Okay, kalau tak nanti exam pun awak asyik tak cukup masa. Okay, I nak treat you jadi laju. Okay, let's go. 19. Resit rasmi. Resit rasmi berkaitan dengan you terima duit ataupun you keluar duit. Tetapi sebab dia salinan, so you as a penjual. Penjual maksudnya you dapat duit. So duit masuk. So here is a buku tunai and here is debit. Sebab duit masuk. Very good. Cuba bercakap-cakap sama dengan Miss. Okay, kita try jadi laju. Okay. Invoice. Invoice is invoice asal. Invoice maksudnya adalah berkaitan hutang. Hutang tapi sebab kat sini adalah asal, maksudnya you beli. Sebab you pembeli, so you membelilah. Jadinya boleh tak kita letak dia sebagai jenis belian? Cuba check, adakah dia semua ni barang niaga? Yes, dia bukan berkaitan barang niaga. Dia adalah berkaitan dengan barang niaga. Maka boleh. Kalau dia bukan barang niaga, baru masuk jenis Okay. Okay, 20. Terima cek. Resit rasmi. Resit rasmi means that duit masuk, duit keluar. Tapi sebab salinan, so you as a penjual. So bila penjual you dapat duit, maka you akan masuk kat sini as a journal. Oh, sorry. Dapat duit as a buku tunai belah debit. Okay. Okay, next. Seterusnya. Okay. Seterusnya, here. Page 12. Okay, sikit lagi Page 12.
Invoice salinan, I dah tukar depan nota debit invoice salinan. Okay, invoice salinan, okay, untuk 20 April. Invoice means that hutang. Hutang means that you akan masuk dekat dalam journal. Nak tahu journal jualan, journal belian ataupun journal am, cuba tengok adakah barang niaga. Okay, so dekat sini kita ada barang niaga. Kredit bawah is barang niaga. Charge perkhidmatan kurier bukan barang niaga. So dekat sini you akan masukkan ini, you akan masuk kat journal jualan. Yang untuk charge perkhidmatan kurier you akan masuk kat journal am. So yang ini nanti you masuk kat JJ, yang ini you akan masuk dekat journal. Saya buat dua cabang supaya tak tertinggal. So here is journal jualan, another one is journal am. Okay, yang tak ada tolong tambah balik Siapa yang tengok macam kenapa macam ni, macam pelik, tengok balik video I sebelum ni. Okay, okay, 21 is invoice. Invoice means that is hutang, means that journal. Dan sebab asal you membeli. So adakah journal belian? Cuba check dulu adakah ada barang niaga. Yeah, so you boleh masuk dekat dalam journal belian. Okay, you boleh masuk kat journal belian. Okay, next, seterusnya 21. Resit rasmi maksudnya berkaitan dengan duit keluar, duit masuk. Dan sebab dia salinan, so means that you penjual, you menerima wang, so duit masuk. So masuk dekat mana? Buku tunai belah debit. You dapat duit. Okay, 22. Invoice asal. Invoice asal means that hutang. You beli dengan hutang atau you jual dengan hutang. Nak tahu you beli atau jual, tengok sini is asal. Bila asal maksudnya you adalah seorang pembeli. So bila you adalah seorang pembeli, jadinya journal belian. Tapi check dulu boleh ke masuk journal belian. Takut dia bukan beli barang niaga. Dia beli barang niaga, makanan kering. Maka boleh masuk dalam journal belian. Okay. Okay, 23. Jualan tunai. Bil tunai. Bil tunai means that berkaitan dengan duit masuk, duit keluar. Dan sebab dia salinan means that you adalah penjual. You jual, you dapat duit. Duit masuk. Bila duit masuk, letak kat buku tunai belah debit. Okay. 24. Mendepositkan tunai. Duit daripada tangan masuk ke dalam bank. Apa tu? Dia kontra. So, kontra masuk dekat buku tunai. Okay. Lama-lama you jadi cekap, jadi laju. Okay. Next, resit perbankan dalam atas talian. Ini berkaitan dengan awak jelaskan hutang. Bila awak jelaskan hutang, maksudnya duit keluar. So, bila duit keluar, mana lagi? Buku tunai. Sebab duit keluar, maka you akan record belah kredit. Okay? Yang bawah ni pun sama, menjelaskan hutang. So, means that duit keluar masuk dekat buku tunai belah kredit. Okay? 27. Ansuran pinjaman bernilai 250 dijelaskan dengan cek, keratan cek. You bayar hutang, duit keluar again. So sebabkan duit keluar, you masuk dekat buku tunai belah mana? Masuklah belah kredit. Okay, last page. Hurry up. 27 is an invoice, means that you menjual sebab dia adalah salinan. So ini barang niaga, ini bukan barang niaga. Maka you akan record satu dekat journal jualan. Yang untuk perkhidmatan kurier, you akan record dekat journal. Okay, sebab invoice maksudnya hutang. Hutang is a journal. Dan sebabkan dia jual barang niaga. Okay, 28. Bayar bil. Utility. Bayar bil. Bayar means that akan menyebabkan duit keluar. So, bila duit keluar, you masuk dekat buku tunai belah kredit. Okay, so 28. Terima cek daripada agenty. You terima cek. Here is a receipt rasmi. Receipt rasmi either is duit masuk or duit keluar. Tapi sebab dia adalah salinan, so you as a seller, you terima duit. So duit, you terima duit, maksudnya duit masuk. Bila duit masuk, here will be buku tunai on a debit side because you receive the money. Okay, cuba challenge, jangan pause video. Cuba try laju dengan I. Okay, no, I bukan studio riak atau takabur. No, okay, I nak jadikan you agresif. I nak you macam laju. Okay. Nah, siapa kelas dengan I, dia tahu I akan challenge. Okay, cepat. Sebab I nak student I masa jawab exam questions, I nak make sure semua student I sempat untuk jawab semua soalan. I tak nak daripada awal I ajar you slow. Bukan slow, maksudnya okay, mula-mula tak nak. I tak nak macam tu. Sebab nanti exam you tak boleh macam tu. Exam you kena laju. So, macam mana nak bagi laju daripada awal? Bukan masa exam you kena laju. Daripada awal you kena laju. Okay. Ingat kerja khusus ni I tak nak buat semata untuk kerja khusus, tapi I nak didik awak juga. I nak bagi ilmu juga untuk you pandai faham berkaitan dengan konsep accounts. Okay. Okay, 29 adalah bayar gaji, means that voucher pembayaran. Voucher pembayaran berkaitan dengan duit keluar, you membayar. Duit keluar, buku tunai belah kredit. Okay, 29 jualan kredit. Jualan kredit, invoice. Tapi ingat, ni adalah barang niaga, ini bukan barang niaga. So here will be your journal jualan, here will be your journal So here we have a J and here we have a J.
GA. Okay. Next, 30. 30 is a jualan tunai 2216. 2216 is a bill tunai. Okay, bill tunai maksudnya you jual atau beli secara cash. Tapi sebab salinan, so means that you are seller, you adalah penjual. You jual, you terus dapat duit. So berlaku duit masuk, bila duit masuk dekat buku tunai belah debit. Yang ni yang I explain tadi duit masuk, duit keluar, buku tunai. I dah explain tadi. Okay. Okay, next, 3 more. Bil tunai salinan sama dengan kes atas, you terima cash. You dapat check kan sebab tempahan ni kan. So duit masuk. So dia belah debit buku tunai. Okay, slip transaksi perbankan elektronik yang mana you buat apa daripada cash kat tangan you masuk ke dalam bank. So ini adalah kita panggil kontra. Kontra masuk mana? Buku tunai belah debit and credit. So I put here as a kontra. Okay. Last sekali, menjelaskan perkhidmatan courier receipt perbankan dalam talian you bayar means that duit keluar. So here is buku tunai on a credit side sebab dia adalah duit keluar. Okay, so settle lah dia berkaitan dengan identify. So on the next video kita akan continue pula macam mana untuk record ke dalam kita punya jena jualan, jena belian, jena pulangan belian, jena pulangan jualan, buku tunai, debit and credit. Okay. So jangan lupa for those siapa yang nak join I punya private class cepat-cepat WhatsApp, I masih lagi open for register untuk I punya class. Okay. So see you guys on the next video. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum and bye. Thank you guys. Take care. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay. Bye.